Yo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Mantap daripada YB Rafizi Ramli. Namun ada satu kenyataan dalam ucapan YB Rafizi Ramli hari ini memberikan kejutan kepada kita, mengatakan bahawa Perikatan Nasional ada kelebihan. Ada kelebihan untuk menang di Pulau Pinang. Benarkah semua itu dan apakah kelebihan itu? Ini yang menarik untuk kita tonton bersama sahabat-sahabat semua. Dan juga pencerahan dan juga jawapan daripada YB Rafizi Ramli berkaitan dengan tuduhan, manifesto dan juga fitnah-fitnah daripada pihak pembangkang daripada Pertikaian Nasional. Jadi menarik untuk kita tonton bersama. Jadi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton pencerahan padu daripada YB Rafizi Ramli. Dalam semua kempen saya tiap-tiap malam, saya akan bermula dengan liputan berita-berita kempen dari sebelah sana, daripada Perikatan Nasional. Kempen kita ni saudara-saudari dah tahu semuanya. Kempen sebelah sana yang belum diketahui lagi. Berita utama malam ini, buletin utama Pakatan Harapan Ceramah ni, berita nombor 1. Perikatan Nasional semalam telah melancarkan manifesto untuk Selangor. Dia tawarkan macam-macam. Dia tawarkan semua percuma. Parking percuma, apa lagi percuma? Air percuma, apa lagi? Sewa percuma, lesen bisnes percuma. Nasib baik dia tak tawar ayam percuma aja. Semua tawar percuma. Dan manifesto itu Tan Sri Muhyiddin Yassin lancarkan sebagai pakej rangsangan rakyat Selangor. 3 minggu lepas, dia dah umumkan kalau Perikatan Nasional berjaya mengambil alih Selangor, maka langkah pertama, sebab kita duk tanya ni, Muhyiddin dengan Azmin ni, kau duk sibuk nak ambil negeri Selangor ni. Negeri Selangor ni negeri yang paling maju dalam Malaysia dan juga penyumbang yang paling utama kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kamu nak ambil Selangor ni, kamu nak buat apa? Saya duk tanya dia, ni apa rancangan kamu ni? Kamu nak ambil alih Selangor ni? Bila kita tanya tiap malam, Tan Sri Muhyiddin Yassin pun menyebut bahawa pelan ekonomi Perikatan Nasional untuk orang Selangor, kalau Perikatan Nasional menang, maka dia akan menubuhkan Majlis Pemulihan Negeri Selangor. Saya tanya, dia tak jawab sampai sekarang ni. Tak ada seorang pun lagi pimpinan Perikatan Nasional yang jawab dengan saya. Saya tanya dia, kau nak buat Majlis Pemulihan Selangor ni? Kau nak pulih apa kat Selangor ni? Selangor dah memang nombor 1 pun. Nak pulihkan apa? Kalau betul Perikatan Nasional hebat, boleh bantu pulihkan negeri, boleh majukan negeri dengan rancangan dia, sepatutnya dah lama dah Muhyiddin Yassin umumkan Majlis Pemulihan Negeri Kelantan, bukan Selangor. Sama, dia nak tawarkan air percuma. Sepatutnya sebelum dia cerita pasal nak bagi air percuma, orang dah buat daripada 2008 lagi pun. Selangor ni selepas 15 tahun kita melaksanakan air percuma, kita mendapati ada beberapa perkara yang kita kena tambah baik. Contohnya apa dia? Jangan bagi air percuma kepada semua orang. Yang kaya tu tak payahlah. Takkan nak bagi air percuma kat saya? Tak payahlah. Bagi air percuma kepada orang-orang yang benar-benar memerlukan, supaya duit yang berbaki itu kita boleh jimatkan dan buat program dan bantu orang lain. Bagi kepada air percuma, pukul rata kepada semua ini, itu satu pembaziran. Tapi dia janji bukan saja dia nak bagi air percuma, dia kata okey. Air percuma kita bagi jugalah ikut kepada keadaan ekonomi setiap keluarga. Tapi mereka yang berada RM15,000 ke bawah, semua dia dapat, saudara-saudari. Lebih kurang semua orang kat Selangor lah dapat lebih. Kecuali 2-3 orang kawan-kawan dia. Baik, apa lagi? Dia janji nak bagi gaji lah, itulah bonus lah, itulah semua, nak pulih Selangor semua.
Dia kata semua ini akan dapat ditanggung oleh Kerajaan Negeri Selangor. Saudara-saudari tahu tak? Dah kira ke belum? Masa masuk pilihan raya, Kedah pun janji nak buat macam-macam. Negeri Selangor pun sekarang Perikatan Nasional janji nak buat macam-macam. Kalau ikut janji pembangkang PAS dan Bersatu ni, kalau nak tengok jadi ke tidak, mudah saja. Tengok yang dia dah janji dekat Kelantan dengan Terengganu. Dia janji nak selesai masalah air ni daripada dulu pun lagi. Sampai sekarang keadaan dia bila dia tak boleh dah selesai masalah air, Exco Air Kelantan, dia jawab, kalau dah tak ada air sangat, pergilah air sungai kan banyak. Air belakang Tesco kan ada. Minumlah air kat belakang Tesco tu. Baik. Sama juga dengan negeri Terengganu di bawah PAS. Sekarang ini Azmin Muhyiddin janji, Kedah pun janji juga Sanusi. Tapi Sanusi cerita lepas inilah. Kita cerita pasal manifesto Perikatan Nasional dahulu. Dia janji kalau dia menang di Selangor, dia akan wujudkan 100,000 pekerja baru dekat Selangor. Kelantan pun janji macam itu. Terengganu pun janji macam itu. Saya pun semaklah. Saya rasa ni tiap-tiap kali pilihan raya, ada je yang janji nak wujudkan peluang pekerjaan baru ni. Bila kita semak dalam pilihan raya yang lepas, 2018, PAS di Terengganu juga menjanjikan untuk mewujudkan 20,000 peluang pekerjaan baru di Terengganu. Dan nak masuk pilihan raya lepas 5 tahun ini, dia pun buat kenyataan, kita telah berjaya mewujudkan peluang pekerjaan. Saya terkejutlah. Saya orang Terengganu, Uncle. Saya dilahirkan di Terengganu, mak ayah saya masih lagi dekat Terengganu. Saya balik kampung, saya tengok Terengganu macam itu je. Tak ada lah banyak peluang pekerjaan baru. Jadi saya tengok lagi, rupanya kejayaan kerajaan PAS di Terengganu untuk mewujudkan peluang pekerjaan ialah dengan menyediakan bas-bas untuk dihantar budak-budak ini pergi ke Selangor untuk cari kerja. Baik, Cuma yang saya paling bimbang dengan Perikatan Nasional bila nak masuk pilihan raya. Dia janji macam-macam, bagi air percuma, parking percuma. Saudara-saudari, semua ini melibatkan kos. Sampai sekarang, dia belum beritahu lagi kepada kita macam mana dia nak ambil, daripada wang mana dia nak ambil, nak bayar semua ni. Ambil contoh, belanjawan terkini Kerajaan Negeri Selangor. Perbelanjaan 2.4 bilion. Hasil 2.1 bilion. Itu pun kena ambil defisit 300 juta, perlukan bantuan daripada kerajaan pusat. Itu program yang sedia ada. Sebab sebahagian besar daripada perbelanjaan ini ialah perbelanjaan gaji. Jadi bila kamu parking pun nak percuma, air pun nak percuma, pada masa yang sama juga, dia juga nak tambah lagi gaji, bagi lagi bonus. Kau nak sakau duit mana ni? Duit jana wibawa dah tak ada, Muhyiddin oi. Mana dia nak ambil duit untuk bayar yang ini? Sebab itu saya minta saudara-saudari, dan saya nak yang malaun, yang orang-orang PAS duk makin hamun tengah tengok ni, sila jawab. Mana kamu nak sakau duit untuk bayar segala janji-janji pilihan raya yang kamu tabur sekarang? Sedangkan di negeri Kelantan pun, semua hutang yang sebelum ini kamu ambil dengan Kerajaan Persekutuan, itu pun kamu payah nak bayar. Saya tahu sebab hari Jumaat lepas, Uncle, kita bincang pasal nak selesaikan masalah air di Kelantan. Kita bersetuju, Kerajaan Persekutuan bersetuju, kita akan bagi peruntukan 1.7 bilion sekarang, segera, untuk bantu masalah air supaya dia ada loji air yang baru, selesai semua. Kita bayar tangki-tangki air supaya ada tangki air untuk hantar air ke rumah. Tapi saya tengok satu-satu, ada juga satu permohonan Kerajaan Negeri Kelantan memohon supaya hutang Kerajaan Negeri Kelantan pasal air yang dulu dibatalkan dan dimaafkan oleh Kerajaan Persekutuan. Saya nak tanya orang Penang, adil ke tidak? Kerajaan Penang pun kena tanggung perbelanjaan air. Kerajaan Penang pun
kena buat loji air yang baru semua. Kerajaan Penang, kalau dapat pinjaman daripada persekutuan, kerajaan Penang bayar, selesai semua. Tak ada masalah. Tiba-tiba, bila mari kerajaan PAS, dia takbir tak elok, dia rugi, dia banyak perkara yang ada masalah. Oleh kerana dia tak buat kerja, dia suruh kerajaan persekutuan batalkan dan hapus hutang dia. Sedangkan tiap-tiap hari dia maki hamun, kata orang Cina, orang India tak boleh pakai. Orang Cina ini rasuah, orang Melayu yang sokong pakat perikatan. Begitukan nama lain lah. Carilah nama lain, perikatan. Susah nak sebut. Pakatan Harapan. Sedangkan dia kata orang Melayu yang sokong Pakatan Harapan ni semua tak Melayu ni. Bayangkan kalau saudara-saudari, uncle semua jadi saya Menteri Ekonomi yang kena bagi pandangan. Saya kata adalah cukup tidak gentleman. Kamu tak buat kerja baik, kamu ambil duit rakyat, sebab duit rakyat yang kamu minta untuk dimaafkan itu termasuklah duit rakyat pembayar cukai yang Cina pun ada, yang India pun ada, yang Melayu pun yang ada. Pada masa kamu api-apikan supaya yang muda-muda Melayu ni benci kepada kaum-kaum lain, pada masa itu jugalah diam-diam kamu minta supaya hutang kerajaan persekutuan, duit rakyat, dibatalkan untuk kamu. Sebab itu saya nak bagi satu peringatan kepada pengundi-pengundi. Rekod Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa mentadbir negara ini dalam tempoh 18 itu, bila bab mari soal belanja duit, saya cukup bimbang. Kalau di negara barat dahulu, zaman 80-an, zaman 70-an, ada satu gejala yang menjadi penyakit kerajaan-kerajaan di negara barat masa itu. Gejala itu dipanggil gejala tax and spend. Kerajaan, bila dia jadi saja kerajaan, kerja dia kutip duit daripada rakyat saja. Cukai, belanja. Cukai, belanja. Sebab dia nak buat kerja mudah. Untuk tempoh yang pendek tu, dia rasa popular lah. Sebab rakyat kata, tengok saya dapat bantuan itu, saya dapat duit itu, saya dapat cukai dan belanja. Tax and spend. Tapi akhirnya selepas 20 tahun, banyak kerajaan-kerajaan yang mengalami masalah kewangan apabila kerajaan baru yang ambil alih itu, mereka tidak lagi ada kemampuan untuk membayar hutang-hutang yang diambil oleh kerajaan-kerajaan sebelum itu. Itu juga akan jadi masalah di negara kita bila ada parti-parti seperti Perikatan Nasional. Boleh sebut Perikatan Nasional. Okay. Perikatan Nasional yang bila nak masuk saja pilihan raya, dia janji macam-macam. Tapi dia belum lagi kira, dia tak tengok kemampuan. Sebab itulah rekod yang Tan Sri Muhyiddin Yassin ada sepanjang 18 bulan dia menjadi kerajaan. Masa zaman dia lah, saya ingat buat kali pertama dalam sejarah negara kita, kerajaan menyentuh duit simpanan masa depan rakyat. Kawan-kawan yang dekat Pantai Jerejak ni tahu tak? Kita ada satu tabung yang mencaratkan bahawa tabung itu wang dia tak boleh disentuh kecuali untuk masa depan rakyat. Tahu ke tidak? Tak tahu ni lah. Ramai tak tahu. Balik Google. Bukan KWSP, bukan. Tengok tu, mungkin ramai tak tahu. Bukan KWSP. Fahmi pun dah pucat dah, takut saya tanya dia. Kita ada satu tabung. Tabung itu dipanggil Kumpulan Wang Amanah Negara. Bukan KUAP. Itu Kumpulan Wang Amanah Pencen. Tengok, ini nama KUAN. Kumpulan Wang Amanah Negara. Tak ada lagi orang yang sentuh pasal macam mana wang KUAN ini telah digunakan. Kita ada satu tabung. Nama dia Kumpulan Wang Amanah Negara, KUAN. Basically, this is a National Trust Fund for future generation. Ia ditubuhkan lewat 90-an, tak silap saya. Dan tujuan dia ialah setiap tahun, sebahagian daripada hasil minyak daripada Petronas dimasukkan ke dalam Kumpulan Wang Amanah Negara, KUAN.
Cuma ialah orang tak tahu. Dan semua pimpinan sebelum ini sebaik yang mungkin tak nak sentuh duit kuan ini. Kerana ini adalah duit untuk masa depan. Dan kalau tengok tujuan kuan ini ditubuhkan ialah hanya untuk digunakan untuk masa depan rakyat, selalunya yang bersabit dengan pendidikan. Dan memang tak disentuh. Masa saya jadi ahli parlimen tahun 2013 hingga 2018, saya ingat duit kuan dah sampai 7-8 bilion. Dia naik setiap tahun. Muhyiddin telah pun menggunakan duit kuan. Dia guna duit kuan. Saya tunggu dia jawab. Biar dia jawab. Sebab sebelum ini tak ada orang tanya dia. Saya tahu dia akan jawab apa. Dia akan jawab bahawa sebenarnya ini saya gunakan untuk nyawa rakyat masa zaman COVID. Dia akan jawab macam itu. Tapi duit kuan telah digunakan oleh pentadbiran Muhyiddin 18 bulan itu. Dan kalau tidak ada skandal-skandal masa zaman Muhyiddin, kita tak marah. Tapi dalam keadaan dia berhutang sampai hutang kita jadi paling tinggi. Dalam keadaan dia ambil wang kuan yang tak pernah disentuh sebelum itu, yang sepatutnya jadi warisan anak-anak kita di masa akan datang. Masa itu jugalah bila kerajaan perpaduan ambil alih pentadbiran, kita buka fail, macam-macam cerita ada saudari-saudari. Jana wibawa, tak jana wibawa. Sebab itu saya faham kenapa Perikatan Nasional nak sangat ambil alih Pulau Pinang. Nak sangat ambil alih Negeri Sembilan. Nak ambil alih Selangor. Sebab ketiga-tiga negeri ini adalah negeri-negeri yang paling kaya dengan rizab simpanan yang paling kaya, saudara-saudari. Sebab itu saya nak beritahu orang Pulau Pinang, ni yang Ong Tong Tiong kata peminat Sanusi angkat tangan ini. Engkau angkat tangan, banyak-banyak angkat tangan, wang rakyat kamu akan hilang kalau Perikatan Nasional ambil alih. Kerana rekod mereka setakat ini, mereka hanya pandai ambil wang yang telah ada, kemudian mereka belanja. Bila wang itu sudah tak ada, tak boleh belanja, rakyat marah, dia pas balik kerajaan itu kepada kita, saudara-saudari. Itu keadaan dia. Saya tunggu Muhyiddin Azmin jawab. Muhyiddin, sila jawab. Apa kamu buat dengan kumpulan wang amanah negara, kuan? Saya nak orang-orang yang menonton dan yang ada dekat Bayan Baru ni balik tolong Google kumpulan wang amanah negara, kerana itu adalah sumbangan daripada Petronas untuk rakyat negara kita di masa akan datang. Dan dia telah disentuh. Wang Petronas pun ambil, wang kuan pun ambil, pinjaman pun ambil. Sebab itulah masa itu dia kata dia yang paling baik sekali, bagus bagi kat orang semua. Malah nak sebut Abah. Sebab itu saudara-saudari, kalau kita nak jadi popular, nak jadi kerajaan yang senang, boleh ambil duit, belanja habis, bagi semua. Tapi negara ini, kerajaan ini bukan milik ahli-ahli politik macam kami. Kami masuk pejabat ni 5 tahun sekali saja. Masa 5 tahun itu kalau buat kerja yang baik, tinggalan kami ialah hasil yang baik untuk kerajaan seterusnya. Sama macam kita jaga syarikat-syarikat. Sebelum kita ada CEO yang lain. CEO buat kerja semua, sebelum dia dipindahkan ke tempat lain, CEO yang baik adalah CEO yang meninggalkan syarikat itu dalam kedudukan kewangan yang baik. Cash flow bagus, reserve bagus, growth revenue bagus. Pekerja-pekerja semua dijaga. Barulah senang CEO yang baru masuk, maka CEO yang baru itu boleh besarkan lagi syarikat. Itu baru satu benda pasal manifesto Perikatan Nasional. Satu lagi dalam perkembangan terkini, oleh kerana saya tiap-tiap malam berceramah hentam Perikatan Nasional, dan yang menonton daripada kalangan walaun Perikatan Nasional ni, dia tak reti nak menjawab. Kritikan terbaru kepada saya ialah dia kata, Rafizi ni dia ada masalah. Kalau nak tahu dia berbohong, setiap kali dia nak berbohong, dia tengok jam. Saudara-saudari tengok, saya kan kalau ceramah saya selalu tengok jam. Saya memang selalu tengok jam.
Satunya ialah sebab saya tak pakai skrip. Jadi saya dalam kepala dah tahu apa nak cakap. 1, 2, 3, 4. Jadi saya kena sesuaikan banyak mana lagi yang saya nak bercakap tu dengan masa. Tapi inilah juga yang saya nak ambil kira dan saya nak kongsi. Ini masalah orang kita. Saya memang sangat-sangat berkira mengenai masa. Kalau tanyalah semua orang yang kerja dengan saya tak kedekut benda lain. Benda lain saya tak kedekut. Masa saya memang kedekut. Kalau membazir masa memang kena maki dengan saya. Sebab ini pandangan saya dan saya nak beritahu kepada walaun PAS ni. Kamu ni mengaku Islam. Tapi kamu ni tak ada konsep bahawa perkara yang Allah bagi kepada kita antara yang paling berharga adalah masa. Semua harta lain kalau dah hilang boleh cari balik. Wang kalau hilang boleh cari balik. Kereta aksiden cari balik, beli balik. Rumah terbakar boleh beli balik. Masa kalau kamu hilang 1 minit pun masa itu tidak akan datang balik. Sebab itu saya tak tahu geng-geng yang sokong Sanusi ni. Saya dibesarkan dalam keluarga yang cukup berkira mengenai masa, kerana pada pandangan saya setiap daripada kita ini Allah dah bagi harta yang sama masa kita lahir. Melayu ke, Cina ke, India ke, agama apa pun Tuhan bagi kepada kita harta yang sama, iaitu masa. Masa semua orang ada masa yang sama, 24 jam sehari. Maka orang yang menggunakan harta masa itu dengan baik, dia tak membazir, dia rajin, dia buat kerja, maka orang itulah daripada harta masa yang Allah bagi sama kepada semua. Daripada harta masa itulah kita boleh buat harta-harta yang lain. Lain kali kepada walaun, janganlah cari salah benda-benda mengarut, tak pasal-pasal kena tazkirah masa ceramah sekarang. Sebab itu saudara-saudari, saya nak tunjuk dia sebenarnya bila kita nak masuk dalam minggu kedua kempen ini, dia dah tak ada modal. Benda mengarut macam saya tengok jam masa itu pun jadi isu besar kepada dia. Dulu isu besar dia ialah gigi saya. Gigi saya tak straight. Ada air tak? Saya masih lagi demam. Ada ayak. Buat ayak. Tak apa, tak kat sini ya. It's okay. Tak apa, ni air Pulau Pinang bukan air Kelantan. Baik ya. Dia komen benda-benda mengarut pasal gigi lah, pasal jam lah. Sebab sebenarnya dia tak boleh jawab benda yang paling penting. Dalam 4-5 bulan yang lepas ini, dia mainkan satu isu saja. Lawan kita ni, termasuklah si Ong Tong Keong ni. Isu dia ialah kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini tak cukup Melayu. Kerajaan ini sebenarnya kerajaan yang dikawal oleh orang Cina. Kau nak Melayu ramai mana lagi? Marah sangat kat Muhyiddin ni. Itu dia sahabat semua, satu pencerahan yang padu ya daripada YB Rafizi Ramli, yang selama ini kita tidak tahu ya apa yang telah dilakukan oleh Muhyiddin sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri. Dan akhirnya hari ini Rafizi Ramli membuat pembongkaran yang mana ya Abakau ini telah menggunakan duit yang sepatutnya digunakan untuk masa hadapan, yaitu KUAN, tapi beliau guna pakai sewaktu menjadi Perdana Menteri. Ini dia sahabat semua, bagaimana mereka tidak sakau menyakau kalau tidak mencari duit yang ada di dalam tabung kerajaan, yaitu tabung KUAN ini sahabat-sahabat semua. Mengejutkan, tapi inilah geng-geng sapu bersih, geng-geng penyakau nasional sahabat semua. Banyak perkara yang mereka lakukan, banyak perkara yang akan dibongkarkan. Terbaik YB Rafizi Ramli.
kerana membuat pencerahan ya berkaitan dengan perkara ini. Jadi bagaimana dengan anda sahabat-sahabat semua? Adakah anda terkejut atau tidak? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih. Ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.